Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Asri sini dan aku ucapkan Assalamualaikum, ucapkan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ni dan juga yang baru-baru kenal, baru-baru sampai ke channel Wak Vape ni. Aku tak perlulah nak introduce pasal channel ni apa semua. Terus saja kepada apa yang aku nak ceritakan kepada korang hari ni, iaitu berkenaan dengan tutorial ataupun sedikit perkongsian mengenai macam mana caranya kalau nak wig, kalau nak pasang coil dan juga kalau nak pasang kapas mengikut cara akulah, kaedah yang aku gunakan. Sebenarnya standard je kalau kita ada RBA kan, untuk boro ataupun untuk .aio ataupun RBA, RTA, RDA, RDTA, semuanya sama je. Kalau kita faham konsep dia, kita tahu macam mana nak buat dia, kan, kita dah biasa buat. Satu lagi, kita sebab kita dah selalu buat benda tu, kita akan terbiasa dan kita tahu macam mana caranya yang terbaik untuk keperluan kita lah. So aku akan gunakan ni Panda. Aku akan buat tutorial kat korang, tunjukkan tutorial kat korang. Ni Panda V2 ataupun Wicked Bridged V2 yang versi SXK lah. Ini bukan versi yang original. So harap korang faham, ini bukan original. Ini adalah versi SXK. Performance dia macam mana? Aku pun belum test lagi sebab ini first time aku nak wig. Aku nak recoil, nak letakkan coil dalam ni. So aku akan gunakan coil Wattlu macam biasa. Dan inilah dia, coil Wattlu. Diameter 2.5. 4 rep. Baby Alien. Kita mula-mula kita longgarkan dululah bahagian skru dia ni. Skru yang ada pada RBA ni. Ada dua post. Dia dua post. Kita longgarkan skru di kedua-dua bahagian. Then untuk lebih mudah lagi, aku akan zoom lagi supaya lebih besar lagi, sebab aku pun nak tengok macam mana ni sebenarnya ni. Kalau tak, susah weh nak buat wicking tutorial dekat dalam video. Memang susah sebenarnya. So ni coil tadi. Gunakan coil jig, letakkan, dan dia dah memang ada di punya slot kan. So letakkan kiri kanan dia, atas bawah dia, dan kita jaga kita jaga supaya dia tak bergerak-gerak. Longgarkan lagi skru kalau boleh, supaya dia betul-betul rapat tau. Kalau tak rapat tu something wrong lah tu. Ada skru yang masih belum longgar. Kejap. Longgarkan lagi. Macam tak masuk je. Kejap. Sebenarnya dah masuk, tapi aku rasa macam tak masuk. Tak apalah. First time wicking recoil, letak coil dalam RBA ni. So mestilah ada benda-benda yang tak tahu kan. So kita pegang coil ni macam ni. Dengan berhati-hati positionkan coil ni supaya dia berada di atas airflow. Okay. Kemudian kita adjustkan positioning dia. Yang penting sekarang ni, ketatkanlah salah satu skru dulu. Dan kemudian satu skru lagi pun sama. Kita ikat dia. Ketatkan dia. Okay, perlahan-lahan. So tak bergerak coil. Coil tak bergerak dan tak lari. Kalau lari susah nak kejar, babe. Satu, kita ketatkan lagi. Ikatkan lagi. So kita betul-betul kena pastikan yang skru kita ni dia benar-benar ikat coil tu. Tak mau coil tu berlari-larian seperti ombak menghentam pasir di tepi pantai. So begitu kurang lebih guys. Begitu kurang lebih keadaan coil yang telah dipasang dan telah diikat. So kita akan positioning dia
positionkan dia supaya sesuai dengan kita punya vaping needs lah, vaping style yang kita nak. Sebab ni aku nak setup ni untuk memang untuk RDL, airflow yang paling besar, dan gunakan airflow pin yang paling besar, dan coil adalah pre-made coil. So kemudian barulah kita laksanakan upacara pemotongan. Make sure kita potong betul-betul ya guys, rapat-rapat. Okay, satu settle. Kemudian satu lagi serapat mungkin ke dinding. Okay, satu lagi pun dah settle. So tengok ada lebihan tak? Macam biasa, kalau ada lebihan-lebihan tu, kita rapat-rapatkan lah. Kita tolak-tolak dia dengan coil jig ataupun apa-apa bahan yang ada di tangan korang. Pastikan bahagian ni tidak ada yang terjulur-julur keluar. Sama juga sini. Kalau ada yang lebih-lebih tu, tolakkan dia. Pastikan tiada lebihan-lebihan yang terkeluar. Okey, rasanya kat sini aku dah puas hati dengan pemotongan coil tu. Now, positioning, kita kena pastikan dia berada di atas airflow. So kita kena, yang pertama sekali, positioning dia, macam aku tak suka coil terlalu tinggi. Aku akan rendahkan. So kita tolak tolak coil jig ke bawah dan rendahkan. So tengok, macam ni sekarang ni, aku rasa positioning dia ni dah okey. Mungkin kena tarik sikit positioning dia ni. Okey, nampak tak? So, kalau tengok betul-betul macam ni betul betul di atas airflow, lubang airflow Dan kalau kita tengok dari bahagian tepi, dia rendah tau. Dia tak sama dengan ini, apa nama, tak sama tinggi dengan post, dengan tiang dia. So dia macam separuh separuh daripada tiang. So tengok, lagi sekali bahagian sini tak ada yang berselirat, tak ada yang terlebih-lebih. Kalau dah okey, dah puas hati, kemudian kita barulah start prime Kita priming pada 10 watt sahaja, tak mau lebih-lebih. Okay, kita panaskan sedikit demi sedikit. Kita picit-picit lepas, picit-picit lepas tak mau terlalu panas, tak mau terlalu terkejut nak jaga coil. Dan sediakan korang punya ceramik punya tweezer. Zoom lagi. Okay, ceramik punya tweezer guys, sediakan nampak tak, dia dah mula menyala tapi tak merata lagi. So kita pastikan dia merata dan kepanasan tu tersebar di setiap kawasan dan bahagian coil Okay, check kalau ada hotspot bahagian-bahagian hotspot kita kena check. Nampaknya aku tak jumpa hotspot. Nampaknya glowing dia dah mula cantik. Dan warna kekuningan tu, kekuningan pembakaran tu dah stabil. Tidak ada hotspot Nice. So cuba naikkan sikit 15 watt. Okay. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Nampak tak? Bahagian tengah dia dah kuning Dah kuning cerah.
Okey. Dan dia merata Nice. So, inilah yang kita mahukan Coil tu betul-betul masak dengan jaya dan tidak ada apa-apa masalah hotspot. So, kita biarkan coil tu sejuk sedikit. Korang mungkin nampak color dia hitam tapi tak sebenarnya. Color coil ni tak hitam. Kalau dengan mata aku sekarang ni dia golden. Dia ada kekuning-kuningan, keemas-emasan dan ada kebiru-biruan. Mungkin lighting lah ni. Lighting, kamera dan dalam bilik aku ni tak berapa nak cantik sangat lah. Tak apalah. So yang penting coil waklu ni dia tak terus hitam Dan dia juga tak membiru 100%. Dia akan mengeluarkan color yang golden, keemasan. Dan korang mesti dah siapkan kapas kan? Dah sediakan kapas. So tinggal masukkan je lah. Tunggu coil tu sejuk sikit dan masukkan. Kapas korang dah gulung dengan apa saja cara gulungan kapas yang korang tahu. Boleh je. Nak buat Scottish roll ke, Malaysian roll. Apa-apa roll pun boleh lah, tak kisah sebenarnya. Okay, so kita pastikan kapas ni tidak terlalu longgar dan tidak terlalu tepat Dia kena ngam-ngam. Cantik je kan kalau kita tarik macam ni kan. Dia smooth. Smooth. Okay. Dia yang penting guys dalam bidang pengkapasan ini dekat sini ni, bahagian dalam tengah tu kapas tu. Yang penting sangat. Yang perlu korang jaga. Tak perlu terlalu ketat dan tak perlu terlalu longgar di situ. So, potong ikut dinding ikut dinding deck. Dinding deck kepada bridge ni. Okay. Macam ada lebih memanglah. Kita kena adjust ni. So, ni kita potong bahagian sini pula. Sama juga kat sini yang lebih-lebih tadi kita potong lah. Alright. So, kurang lebih kau akan dapatkan kapas yang begini. Seterusnya, kita akan adjust supaya kapas ni boleh masuk tanpa paksaan. Tanpa paksaan masuk dekat kawasan dia punya wicking hole tu. Wicking hole Kita trim sikit. Masukkan dia pelan-pelan. Jangan paksa kat sini. Tak nak kapas tu bergumpal. Benda kapas ni benda yang sangat-sangat lembut kan. Okay. Belah lagi pula kita adjust. Masukkan dengan aman dan damai dan tenang Tak perlu terlalu memaksa kat sini. Pelan-pelan je. Relax, chill sudah Cool. Okay. Kalau ada yang lebih-lebihan di luar, kita adjust lagi. Masukkan lagi. Sampai setiap bahagian kapas tu kalau boleh memang berada di dalam kawasan dia punya wicking slot wicking hole dia. Penting jangan terlalu tebal kapas. Sebab kalau terlalu tebal, nanti korang tak akan dapat merasai kenikmatan dia. Proses wicking tu tak akan berjalan dengan aman damai. Kan, asyik nak pengaliran liquid tu tak akan dapat berjalan dengan bagus untuk sampai ke coil. Dan jangan terlalu kosong, terlalu longgar. Dia kat sini kita kena ngam-ngam, sap-sap-soy kan. Okay, yang ada lebih-lebih tu kita tuck in juga sikit-sikit. Right. Nice. So, liquid apa kita nak letak hari ni? Ni guys Aku akan gunakan liquid ni Offline Project 01 tau. Ni bukan Project 02, ni Project 01. Tapi botol aku dah tukar. Tak suka botol pipet botol picit-picit. Aku lebih suka botol Chubby Gorilla. So, ni adalah tadi dia punya deck yang telah kita pasang kapas tadi. Okay, lupa cakap. Kapas aku guna Kendo Gold Edition seperti biasa. Memang aku tak pakai kapas lain buat masa ni. Setelah jumpa Kendo Gold Edition, memang dah tak pakai lah.
katalah, ya, aku tahu kapas-kapas lain pun bagus juga, berkualiti juga, tapi untuk kegunaan aku, untuk cita rasa aku, for me, Kendo Gold Edition sampai sekarang ni aku rasa dia masih terbaik lah. Untuk kegunaan aku Orang lain, lain orang, lain kegunaan, lain cita rasa. Aku nak make sure every part of the coil ni dah kena basah dengan liquid. So sekarang moment of truth lah guys. Kita kena bakar sikit, firing sikit, tengok performance macam mana. Nak kena tengok apa performance coil dan juga performance RBA bridge ni dengan aku punya setup ni okey ke tak okey ke. So sekarang ni 15 watt pemanasan. So aku nak terus tembak 30 watt lah. Tengok macam mana dia boleh pergi. Okay. Begitu guys begitu Tak tahulah mikrofon ni boleh tangkap ke tidak dia punya bunyi-bunyian ni. Itu kalau ditembak pada 30 watt. Kalau aku naikkan kepada 35 watt sebagai contoh, macam mana pula? Okay, begitu dia punya bunyi-bunyian yang dikeluarkan oleh gabungan Kendo Gold Edition dengan coil Wattlu dan juga RBA ni. So, kalau kita tengok pengeluaran wap macam ni pula. Ni ada bunyi sebenarnya ni tau. Mungkin mic tak berapa tangkap bunyi dia. Begini kalau macam ni, bunyi-bunyian yang dikeluarkan. Asap-asap yang dikeluarkan begitu Tambah lagi. Okay. So, ramai yang bertanya apa beza bang kalau Panda lama dengan Panda baru. Sebenarnya banyak beza. Ni Panda version 2 kan. Top cap kita pasang dan kita test fire sama ada dia masih boleh fire ataupun okey. Boleh fire dengan top cap yang terpasang. So tinggallah kita cabut dia dari kita punya mod ataupun ohm leader dan tinggal kita pasanglah dekat kita punya boro tank. So ada yang tanya, bang ada beza ke Panda ni, bridge ni yang versi 2 dengan versi lama, versi 1? Oh ya ada sebenarnya. So kalau kau tengok, aku ada dua ni. Dua-dua SXK. Yang ini, yang Panda yang ini versi lama. Versi 1 kalau tak silap aku lah. Kemudian yang ini versi 2. So kalau kita letak bersebelahan, kalau letak bersebelahan, ada perbezaan yang sangat nyata. Ni versi 1. Chimney dia ni tak ada benda ni. Kan? Nampak macam sama kan? Chimney dekat versi 1 ni tak boleh cabut tau. Chimney dia ni memang melekat habis. Dekat versi 2, chimney ni boleh cabut dan diikat dengan O-ring. Okay, kalau versi 3 versi yang terbaru Panda, nama dia Omega. Dia screw dekat sini ni, dia threaded, dia lagi ikat lagi kuat, dia tak bergoyang-goyang macam ni. Itu yang Omega lah, versi yang baru. Dekat sini lebih besar sikit dan lebih bulat-bulat sikit. Macam ni potongan dia lebih square-square, lebih tajam-tajam kan. Yang baru punya, yang Omega punya, dia memang bulat-bulat sikit. So, tu tadi sedikit yang pasal versi lama dan versi baru lah. So, kita pun sekarang ni tinggal nak pasang lah. Pasang ini Panda dalam kita punya boro tank. Macam ni. Kemudian pasang dari atas dia punya chimney. Dan kita tolak saja. Okay, nice. Selesai. Boleh masuk. Kita bubuhlah liquid
Liquid Offline Project 01. Apa base rasa offline Project 01? Base flavor dia adalah apple pie, sweet pie dan juga RY4 TBC, tobacco RY4. And then kita ambil device macam sekarang ni dekat Cthulhu AIO. Kemudian kita gunakan drip tip yang dibagi, integrated drip tip yang sesuai untuk setakat ni aku cuba pada Pulse AIO tak boleh masuk. Dekat Cthulhu AIO dia boleh masuk, dia boleh digunakan. Boleh baca tak? Kita ketatkan. Kemudian kita tengok reading check bateri. Tengok reading berapa. Okay, so reading dia adalah 0.30 ohm coil watt loop. Aku try fire pada 30 watt fire 30 watt coil watt loop. Panda bridge. Tengok macam mana Okay, ni fire first time First time fire dalam Cthulhu AIO. Belum sedut lagi ni. Kejap lah aku layan kejap, sedut jap. Benda ni memang memerlukan masa lah kalau nak menilai kan. Tapi setakat ni memang syahdu mat. Okay. Aku tembak lagi tinggikan lagi tembakan 40 watt. Tengok macam mana performance coil watt loop. Memang belum lagi baru pasang kot. Okay. Okay guys, itu tadi serba sedikit tutorial mengenai wicking untuk Panda V2 Panda V2 dimasukkan ke device Cthulhu AIO. Tutorial wicking tadi menggunakan coil Waklu serta kapas Candle Gold Edition. Terima kasih kerana menonton kepada semua. Wak Asri sini. Assalamualaikum.